Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk Asas Reka Bentuk Pengaturcaraan. Standard pembelajaran 6.3.1 dan 6.3.2. Objektif pembelajaran: menyatakan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengaturcaraan. Kedua, menghuraikan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Terlebih dahulu, cikgu ingin menerangkan maksud pengaturcaraan komputer. Pengaturcaraan komputer ialah arahan yang diberikan oleh manusia kepada komputer. Bagi algoritma pula ialah kaedah langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Ia biasanya digunakan untuk pemprosesan data, perhitungan dan komputer dan operasi matematik yang berkaitan. Arahan lebih mudah untuk difahami. Seterusnya pula, maksud pseudocode dan juga carta alih. Pseudocode ialah satu set penyataan yang menyerupai bahasa atau cara komputer. Pseudocode memerihalkan logik atau cara dengan menggunakan bahasa komputer. Bagi carta alih ialah gambar rajah yang menggunakan simbol-simbol geometri. Carta alih juga boleh digunakan untuk menunjukkan logik dan urutan sesuatu atau cara komputer. Ini pula adalah contoh Janice mengajar Alia proses untuk meminjam buku. Alia perlu masuk melalui pintu hadapan perpustakaan dan mencari buku yang dikehendaki. Apabila telah menjumpai buku tersebut, Alia perlu membawa buku berkenaan ke kaunter untuk dipinjam sebelum keluar dari perpustakaan. Itu adalah bentuk cara pseudocode dan carta alih ditulis. Di dalam carta alih kita kenal dengan simbol. Antara simbol di dalam carta alih iaitu tanda terminal mula atau tamat. Maksudnya fungsi permulaan atau penamat satu carta alih. Simbol yang kedua tu adalah input atau output, membaca input atau memaparkan output. Seterusnya yang ketiga, simbol segi empat tepat iaitu proses, arahan untuk memproses input. Dan yang berbentuk diamond tu adalah fungsinya adalah untuk menguji syarat. Dan tanda anak panah adalah aliran aktiviti menunjukkan aliran aktiviti. Murid-murid, ada 3 jenis aliran carta alih. Pertama adalah struktur kawalan jujukan ataupun turutan. Kedua, struktur kawalan pilihan. Dan yang ketiga adalah struktur kawalan yang berulangan. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat perbezaan di antara struktur kawalan, jujukan turutan, pilihan dan ulangan melalui algoritma. Situasi yang pertama, saya hendak membancuh air teh panas. Dekat sini, pseudocode-nya menggunakan struktur kawalan jujukan. Mula, masak air, masukkan uncang teh ke dalam cawan. Tuangkan air panas ke dalam cawan. Masukkan sedikit gula, kacau air, tamat. Seterusnya, situasi yang kedua. Saya hendak membancuh air coklat panas. Hendak masukkan susu atau tidak? Cara menulis pseudocode-nya ialah: mula, masak air, masukkan serbuk coklat ke dalam cawan. Tuangkan air panas ke dalam cawan. Jika mahu susu, maka tambahkan sedikit susu. Tamat. Jika kacau air, tamat. Pseudocode situasi yang ketiga, struktur kawalan ulangan.
Panasnya hari ini, saya sangat dahaga. Mula minum air. Selagi rasa dahaga, minum air lagi. Tamat selagi tamat. Baiklah murid-murid, tadi kita lihat cara struktur kawalan jujukan, struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan ditulis dalam bentuk pseudocode. Sekarang kita lihat pula macam mana cara untuk menulis dalam bentuk carta alih. Di sini terdapat 3 cara iaitu bentuk carta alih ditulis. Kita boleh lihat melalui petikan yang diberikan. Ini adalah aktiviti murid-murid pada hari ini. Yang pertama, namakan carta alih di bawah ini. A. Carta alih, B dan C. Yang kedua, tuliskan pseudocode SOP untuk masuk ke restoran berasaskan carta alih jujukan turun. Kemudian tulis ke dalam buku latihan aktiviti. Sekian, terima kasih.